Okey, yang seterusnya pula cikgu nak bincang latihan buku kerja muka surat 32. Okey, boleh tengok buku kerja yang awak telah siapkan. Okey, soalan 6A, berdasarkan peristiwa berikut dengan bantuan rajah keseimbangan pasaran, jelaskan kesannya ke atas pasaran sayur. So, bila disebut pasaran, so dalam pasaran ada permintaan dan juga penawaran. So, sebab tu kita nak lukis keseimbangan pasaran. Okey, so ini adalah tajuk perubahan ataupun ketidakseimbangan pasaran. Okey, soalan dia, musim kemarau telah berlaku di semenanjung Malaysia selama 4 bulan. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Awak kena lukis keluk keseimbangan pasaran yang asas dahulu. Asas tu maksudnya awak lukis paksi harga, paksi kuantiti, titik origin, keluk DD, keluk SS dan titik keseimbangan. Okey, maksudnya keluk yang berbentuk bersilang tadi tu awak kena lukis dahulu. Kemudian awak perlu lihat balik soalan, tengok keluk mana yang berlaku perubahan akibat peristiwa tersebut. Okey, hanya satu keluk sahaja yang akan berubah, manakala satu lagi adalah tetap. Contohnya dalam soalan ni, musim kemarau berlaku dekat Malaysia, so apa kesan kepada pasaran sayur? Sama ada permintaan yang akan berubah, permintaan sayur yang berubah, atau penawaran sayur yang berubah bila berlaku musim kemarau. Okey, jadi berdasarkan kepada situasi ini, okey, kalau kita tengok, ini akan dialami oleh penawaran sahaja kerana apabila berlaku musim kemarau, jumlah pengeluaran sayur berkurang. Jadi bila musim panas, okey, penanaman sayur hasilnya akan berkurang. Jadi ia akan menyebabkan penawaran berkurang. Okey, so kita lukis dulu paksi harga, kuantiti, buat keluk keseimbangan dulu. Okey, keluk D0, S0. Okey, E0, Q0, P0. Okey, apa maksudnya ni? D0 ni maksudnya permintaan asal, S0 yang asal, E0 keseimbangan yang asal, Q0 kuantiti asal, P0 harga asal. So kita lukis yang ini dulu. Untuk semua rajah keseimbangan pasaran, ini basic dia. Kita lukis yang ini dulu. Kemudian baru kita tengok, tadi dia kata dia akan dialami oleh penawaran sahaja. Penawaran sahaja yang akan berubah. Jadi bila berlaku musim panas, penawaran sayur berkurang. So bila penawaran sayur berkurang, keluk penawaran akan beralih ke kiri. Okey, keluk penawaran akan beralih ke kiri. So kita lukis keluk penawaran yang baru, dia akan beralih ke kiri. So persilangan yang baru, so kita buat turun, itu adalah kuantiti dia yang baru dan juga harga dia yang baru. So kita labelkan sebagai E1. Okey, di Q1, kuantiti yang 1, harga 1. Okey, harga yang baru. Okey. Kemudian labelkan S1, S1 dan anak panah, kuantiti berkurang. Okey, keluk beralih ke kiri dan harga meningkat. So kita huraikan dekat bawah. Keluk SS beralih ke kiri dari S0 ke S1. Kuantiti DD tetap. Okey. Kuantiti sayur, kuantiti penawaran sayur berkurang dari Q0 ke Q1. Harga sayur meningkat dari P0 ke P1. Dan keseimbangan baru terhasil pada titik E1 apabila keluk D0 bersilang dengan S1. So dapatlah E1. Okey. Yang seterusnya, soalan B. Masih pasaran sayur lagi, tapi soalan yang kedua, soalan 6A2, sorry bukan B. Terdapat penemuan hidroponik yang boleh menambahkan hasil dalam jangka masa pendek. Sama juga, kita lukis keluk keseimbangan yang asas dulu. Kemudian kita tengok sama ada penemuan hidroponik ni bagi kesan kepada permintaan atau penawaran. Satu keluk je, salah satu sahaja. Okay, jadi berdasarkan soalan ni, ia juga hanya dialami oleh penawaran sahaja. Sebab apa? Kerana penemuan cara penanaman baru gunakan kaedah hidroponik ni akan boleh menambahkan penawaran. Tapi pada permintaan tak ada apa-apa kesan. So kita lukis dulu. Okay, keluk yang asas. Okay, so kita lukis dahulu keluk ni. Okey, dah dapat tahu ia hanya dialami oleh penawaran. So, kita nak tahu penawaran ni bertambah ke berkurang. Jadi, kaedah hidroponik ni akan menambahkan penawaran. Jadi, keluk penawaran dia akan bertambah. So, dia akan beralih ke kanan dari S0 ke S1, S1. Okey.
Jadi, keluk penawaran beralih ke kanan dari S0 ke S1. Keluk DD tetap. Okay, kuantiti sayur bertambah dari Q0 ke Q1. Dan harga sayur akan menurun dari P0 ke P1. Sebab apabila terlalu banyak penawaran tetapi permintaan adalah tetap, so harga dia lama-lama akan turun. Okey. Jadi harga keseimbangan baru terhasil pada titik E1, keseimbangan baru pada titik E1 apabila keluk D0 bersilang dengan S1. Okey. Seterusnya, muka surat 33. Terangkan peristiwa terhadap keseimbangan pasaran rokok. Tadi sayur, ni rokok pula. Okey, soalan pertama, struktur cukai import baru menyebabkan harga rokok semakin meningkat. Okey, harga rokok import meningkat disebabkan oleh cukai import. Cukai yang dikenakan ke atas rokok import ini akan menyebabkan harga rokok import meningkat. Okey, so soalan ni dia nak pasaran rokok tempatan lah. Pasaran rokok di Malaysia. So, apabila cukai terhadap rokok luar negara meningkat, jadi apa kesan kepada pasaran rokok tempatan? Okey, jadi berdasarkan soalan ini, kesan akan dialami oleh permintaan rokok tempatan sahaja. Okey, permintaan sahaja yang akan berubah kerana rokok import ni dan juga rokok tempatan ni adalah barang pengganti. Jadi apabila harga rokok import meningkat, jadi mereka tak akan beli rokok import, mereka akan beli rokok tempatan. Maka permintaan rokok tempatan akan meningkat. Okey, so kita lukis dulu seperti biasa. Lukis keluk permintaan, penawaran, keseimbangan. Okey, dan dia kata permintaan rokok meningkat. Permintaan rokok meningkat, maka permintaan sahaja pula yang berubah. Tadi penawaran. Sekarang ni penawaran tetap, permintaan yang berubah. So, permintaan rokok tempatan bertambah. So, dia akan ke kanan. So keluk DD akan beralih ke kanan dari D0 ke D1. So, kita label yang baru ni sebagai D1. So, kita buat garis putus-putus. Okay, kita labelkan. Okay, so D1. So, keluk SS tetap. Kuantiti DD bertambah dari Q0 ke Q1. Harga rokok meningkat dari P0 ke P1. So, keseimbangan pasaran baru terhasil pada titik E1 bila keluk D1 bersilang dengan S0. Keluk D1 bersilang dengan S0. Jadi, bila terlalu banyak permintaan, maka lama-lama harga rokok pun akan meningkat. Okey. Dan terakhir, soalan 6B2, masih keseimbangan pasaran rokok. Kerajaan mendirikan papan tanda tentang akta penguatkuasaan di tempat awam. Maksudnya di sini, okey, ia akan dialami oleh permintaan rokok tempatan sebab apabila akta penguatkuasaan di tempat awam seperti larangan merokok, kita andaikan macam larangan merokok dekat tempat awam. So, bila ada larangan merokok di tempat awam, maka ia akan menyebabkan permintaan rokok akan berkurang sebab orang dah tak boleh merokok di merata-rata tempat, hanya tempat tertentu. So, lama-lama permintaan rokok akan berubah kerana ini salah satu langkah kerajaan untuk mengurangkan orang menghisap rokok. Jadi, bila kerajaan larang orang merokok di tempat awam, ia akan menyebabkan permintaan rokok akan berkurang. Jadi, permintaan rokok berkurang. So, kita lukis yang basic dulu macam tadi. Okey. Kita lukis yang basic dulu. So, bila permintaan berkurang, maka keluk permintaan akan beralih ke kiri. Dia akan beralih ke sini. Okey, dari D0 ke D1 manakala keluk penawaran adalah tetap. So, dia akan ada keluk keseimbangan yang baru, persilangan yang baru. Okey, pada E1. Okey, kuantiti baru Q1 dan kuantiti harga baru P1. Okey, jadi apabila keluk tetap, kuantiti DD akan berkurang dari Q0 ke Q1. Okey, dan harga akan menurun dari P0 ke P1. Jadi, lama-lama bila orang dah tak buat permintaan rokok, lama-lama harga rokok akan turun. Jadi, keseimbangan pasaran baru terhasil pada titik E1 apabila keluk D1 bersilang dengan S0. Okey, itu sahaja. Harap boleh faham. Okey, terima kasih.